Okey, muka surat 34 buku kerja anda. Okey, tulis 2 implikasi. Okey, dia bagi penyataan. Pelajar tulis 2 implikasi daripada penyataan ini. Okey, cikgu rasa ini bukan subtopik yang susah. Okey, menulis implikasi amat mudah. Anda perlu salin. Okey, cikgu bagi satu contoh. Okey. A. Jika dan hanya jika B. Okey, selalunya soalan dia macam ini. Okey, anda akan nampak satu apa itu? Satu ayat di depan, lepas tu ada lagi belakang. Okey, lepas tu anda akan nampak jika dan hanya jika ini. Okey? Nanti jika dan hanya jika tak perlu tulis. Anda boleh cancel supaya tidak mengelirukan. Okey, nampak jika dan hanya jika, anda cancel. Okey? Dia suruh tulis 2 implikasi. Okey, 2 implikasi. Implikasi yang pertama, implikasi yang kedua, cara tulis dia sama. Perlu guna perkataan jika dan maka. Okey? Yang implikasi kedua pun sama. Jika dan maka. Perlu ada jika, maka, jika, maka. Okey? Dan anda tadi sudah cancel kan jika dan hanya jika itu. Jadi tinggal A dengan B saja. Anda tulis jika A, maka B. Okey? Untuk implikasi yang kedua pula, terbalikkan dia. Jika B, maka A. Ini cara untuk menulis implikasi. Okey? Tidak susah. Kalau anda tulis dengan terbalik, boleh ke cikgu? Anda tulis implikasi yang pertama, anda tulis ini. Implikasi yang kedua, baru tulis ini. Boleh? Boleh. Jadi susunan tidak penting. Jadi kalau anda tengok contoh ini, sebenarnya amat mudah. Kita cuba soalan yang pertama. Tengok. Okey. Dapat cukup ke ruang untuk cikgu menulis ini? Wait. Okay, wait. Okay, cukup lah. Okay. Kita tengok First. Jika dan hanya jika ini, anda cancel dulu. Jadi tinggal apa lagi tinggal? A lebih kecil dari B. A tolak B lebih besar dari sifar. Jadi tinggal 2 ini saja anda perlu tulis nanti. Okay? These two. Jadi apa magic word dia? Jika dan maka. Okey? Jika dan maka. Okey. Jadi yang first itu anda tulis jika A lebih kecil dari B sini. Jika ini, maka itu. Okey, siap. Untuk implikasi yang kedua, jika itu, maka ini. Ayo, easy ya. Boleh? Terbalikkan dia saja. Jika A lebih kecil dari B, maka A tolak B lebih kecil dari sifar. Lepas tu untuk yang kedua, terbalikkan dia lagi. Jika A tolak B lebih kecil dari sifar, maka A lebih kecil dari B. Siap soalan yang pertama. Okey, kita cuba soalan nombor 2. Panjangnya. Okey. Bolehlah. Macam mana ini? Nampak ke? Okey. Cancel perkataan jika dan hanya jika. Cancel perkataan ini. Jika dan hanya jika. Potong Okey. Jadi tinggal ini saja. Anda tulis jika. Yang ayat pertama ini cikgu tulis sebagai 1. Kalau 1 maksudnya anda salin 2 garis
tidak bersilang antara satu sama lain. Okey, kalau cikgu tulis 2, maksudnya 2 garis itu adalah garis lari. Okey. Jadi first, jika dan maka, okey. Jika 2 garis tidak bersilang antara satu sama lain, ada salin penuh maka 2 garis itu adalah garis selari. Okey. Untuk implikasi yang kedua pula, jika terbalikkan dia. Tadi you tulis second kan, sekarang you tulis first lah. Jika 2 garis adalah garis lari, tak perlu tulis itu. Kalau anda tulis pun biarlah. Okey. Jika 2 garis adalah garis lari, maka 2 garis itu tidak bersilang antara satu sama lain. Macam itu. Jika 1, maka 2. Jika 2, maka 1. Okey? Next. Soalan nombor 3. Soalan nombor 3 pun sama. Okey. Cancel ini. Jika dan hanya jika cancel. Tinggal ini saja. X kuasa A ialah ungkapan kuadratik. A sama dengan 2. Okey. Jadi guna perkataan jika, maka. Okey. The first one. Jika X kuasa A ialah ungkapan kuadratik. Macam itu. Jika X A ialah ungkapan, anda tulis penuh. Salin macam dia. Okey, ungkapan kuadratik. Maka A sama dengan 2. Macam itu. Sudah siap implikasi yang kedua. Pertama. Jadi untuk implikasi yang kedua, terbalikkan dia lagi. Jika A sama dengan 2, maka X kuasa A ialah ungkapan kuadratik. UK. Tulis penuh. Macam ini. Okay? No problem. Next one. Potong ini. Jika dan hanya jika. Potong. Tukar kepada jika dan maka. Tetek. Makin hodoh tulisan. Okey. Jadi tinggal ini. P ialah nombor genap. P boleh dibahagi tepat dengan 2. Cikgu tulis ini sebagai 1, ini sebagai 2. Jika P ialah nombor genap, maka P boleh dibahagi tepat dengan 2. Itulah cara anda menulis jawapan. Okey? Untuk implikasi yang kedua, jika P boleh dibahagi tepat dengan 2, maka P ialah nombor genap. Siap? Tulis dengan penuh. Kalau anda tulis terbalik pun boleh. Jika anda nak tulis implikasi 2 sebagai implikasi 1 pun boleh. Nak mula dari belakang dulu kan. Jika P boleh dibahagi tepat dengan 2, maka P adalah nombor genap. Untuk implikasi yang pertama, okey. Okey, untuk implikasi yang kedua baru terbalikkan. Jika P adalah nombor genap, maka P boleh dibahagi tepat dengan 2. Asalkan you tulis dengan betul macam ini. Susunan tidak penting. Okey? Untuk nombor 5. Last pun saya tak mau salin. Tulisan saya di sini hodoh. Okey? Jika dan hanya jika cancel. Jika, maka. Jika, maka. Okey. Yang tinggal ialah ini. ABCDE adalah sebuah pentagon. ABCDE mempunyai 5 sisi. Okey. Cikgu tulis ini sebagai 1,
Ini sebagai 2. Kalau cikgu tulis 1, maksudnya ABCDE adalah sebuah pentagon. Anda salin ABCDE adalah sebuah pentagon. Kalau cikgu tulis 2, ABCDE mempunyai 5 sisi. Okey? Jika ABCDE adalah sebuah pentagon, maka ABCDE mempunyai 5 sisi. Okey. Untuk implikasi yang kedua, jika ABCDE mempunyai 5 sisi, maka ABCDE adalah sebuah pentagon. Okey. Siap. Muka surat berapa tadi? 34.